Assalamualaikum kelas. Okey, baik, hari ini kita mula dengan tajuk sisi empat kitaran. Apa yang dikatakan sisi empat kitaran? Sisi empat kitaran ni ialah mempunyai dua pasang sudut pedalaman yang bertentangan antara satu sama lain. Sudut ni dia bertentangan dengan sudut ni. Okey, kemudian sisi empat kitaran ialah sisi empat dengan keempat-empat bucunya terletak pada lilitan bulatan. Kamu tengok bucu dia ada empat ni. Keempat-empat ni mesti berada di lilitan bulatan. Kalau kita tengok yang ni, satu bucu ni tengok dia terlepas, dia tak duduk dekat lilitan bulatan, maka ini bukan sisi empat kitaran. Okey, yang ni pula dia terlebih terkeluar daripada bulatan satu bucu. Maksudnya yang ni juga bukan sisi empat kitaran. Okey, yang ni pula sisi empat juga ni. 1, 2, 3, 4. Tapi satu bucu ni tidak berada di lilitan bulatan. Maka kalau jenis macam ni, ini bukan sisi empat kitaran dan kita tak boleh gunalah ciri-ciri yang macam ni. Ciri-ciri sudut bertentangan di antara yang depan ni. Yang ni kita tak boleh guna sebab dia bukan sisi empat kitaran. Okey, soalan 1. Kena pasti sama ada sisi empat berikut adalah sisi empat kitaran ataupun tidak. Okey, kita tengok yang pertama ni sisi empat kitaran tak ni? Okey, semua bucu dia duduk di lilitan bulatan. Okey, maka kita tanda right. Maksudnya ianya adalah sisi empat kitaran. Okey, yang kedua kita tengok. Okey, keempat-empat bucu juga berada di lilitan bulatan. Okey, jadi kita tanda right. Okey, yang ketiga, bukanlah. Bukan jangan tanda apa-apa sebab dia tak kata pun suruh tanda pangkah kan. Jadi kita tak tanda apa-apalah. Okey. Soalan nombor 2. Tentukan sama ada sisi empat berikut adalah sisi empat kitaran ataupun tidak. Nyatakan sudut bertentangan yang wujud jika segi empat tersebut ialah segi empat kitaran. Okey, baik. Yang pertama ni sisi empat kitaran ke tidak? Ya, sisi empat kitaran. Jadi kita tulis A, B, C, D ialah sisi empat kitaran. Boleh tak tengok telefon? Pilih kitaran. Okey. Kemudian sudut yang bertentangan kita tengok. Sudut yang bertentangan ialah sudut A. Sudut A ni. Ataupun yang ni kita tak boleh kata sudut A sebab dia letak dekat bucu kan. Jadi kita kena tulis BAD. Sudut BAD bertentangan dengan sudut BAD bertentangan dengan sudut BCD. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, sudut ABC bertentangan dengan sudut ADC. Okey, ni. Yang ni apa? Yang ni bukan sisi empat kitaran. Tulis. FGHI bukan sisi empat kitaran. Kau perlahankan suara lah. Okey, untuk tengok yang untuk nombor C ni kita tengok. Okey, keempat-empat bucu berada di lilitan bulatan, maka JKLM ialah sisi empat kitaran. Maka sudut yang bertentangan pula yang mana? KJM. Okey, sudut KJM bertentangan dengan sudut MLK ataupun KLM. KLM. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, sudut ni pula kan, yang dekat K ni dengan M ni. Kalau dia bagi bucu, kamu tak boleh letak satu huruf saja lah. Kena buat ni. JKL. Sudut JKL bertentangan dengan sudut LMG ataupun JML. Okey.
Tengok latih diri 6.2b. Bincang dan lengkapkan setiap yang berikut. Okey, sudut ABC sama dengan... Okey, sebelum tu kita buat yang dulu kot. Sudut ABC tambah sudut bertentangan. Sudut ABC, okey, tambah dengan sudut bertentangan ABC. Yang mana sudut bertentangan dia yang ni nah? ABC tani. Tambah dengan sudut bertentangan dia tani. Okey. Jawapannya adalah 180. Yang tu ciri-ciri dia nah. Okay. Sudut yang bertentangannya adalah sudut ADC sama dengan 180. Dua-dua ni kena tambah dapat 180. Ni memang ciri-ciri dia lah nah. Saya main buat telur lebih sebab jadi telur tu sikit. Telur habis dah, yang tu je dah. Saya main kelak pergi beli. Nah. Saya main buat macam. Orang pun saya telur buat apa? Saya main beli. Tadi dah berapa apa-apa kamu? Ni buat kecil lah. Saya. Itu saya mana? Makan yang dulu. Sudut BAD tambah dengan sudut bertentangan BAD. Mana sudut yang bertentangan dengan BAD? Sudut yang bertentangan dengan BAD adalah sudut BCD. Sudut ni. Yang bertentangan dengan kawan ni. Okey, jadi sudut BCD dia akan jadi 180 darjah. Ni ciri-ciri dia nah. Tambah sudut yang bertentangan ni kita akan dapat 180. Okey, jadi sudut ABC yang ni kita kena ukur nah guna protractor. Okey, ukur sudut ABC. Okey, ukur sudut ni. Kamu kena ukur nah. Kamu tengok dapat berapa. Ukur sudut ni kita dapat 64. Okey, 64. Tulis 64. Sudut ADC pula. ADC sudut ni. Kita tengok yang bertentangan dengan dia. Dapat apa? Betul tak? Bila kita tambah ni kita dapat 180. Kami nak tak ayam. Oh, terima kasih. Okey, sudut ADC. Okey, sudut ADC ni kosong kat sini. Okey, dapat 100. Ni nah, dia duduk ni. Okey. Kau tengok dapat 116. Maka hasil tambah sudut pendalaman bertentangan bagi sisi 4 kitaran adalah, yang ni dia punya rumusan dia nah. Yang ni kamu cuba buat sendiri B ni. Cikgu nak tengok kamu ukur sendiri guna protractor kamu. Okey. Hasil tambah sudut pendalaman bertentangan bagi sisi 4 kitaran adalah, cuba kamu tambah dua-dua ni. Maka kita akan dapat 180 lah. 180. Ia adalah sudut apa kalau 180 ni? Sudut penggenap. Penggenap nah kita panggil, kalau kita tambah dua sudut tu kita dapat 180. Ianya kita panggil sudut penggenap. Yang ni kita belajar masa tingkatan 1 dulu. Nah. Okey, kita tengok soalan nombor 39. Berdasarkan ciri-ciri tadi tu, sudut yang bertentangan adalah 180. Nah, hasil tambah sudut bertentangan adalah 180. Cuba kita tengok nak cari nilai X dan Y. Okey, X ni dia bertentangan dengan 96. Maka nak cari nilai X, X sama dengan 180 tolak 96. Sama dengan 84. Nak cari nilai Y, Y sama dengan 180 tolak 94. Sama dengan 86. Kan hasil tambah 2 ni 180. Maka nak cari Y, ambil 180 tolak 94. Okey, soalan seterusnya. Okey, X. X, nak cari X dulu nah. X sama dengan 180 tolak 89. Sama dengan 99.
1. Okey, nak cari Y. Dia bagi 2Y. Tapi kita nak cari Y. Nak buat macam mana? 2Y. Okey, tulis 2Y dulu. 2Y sama dengan 180 tolak 76. Okey, 180 tolak 76 sama dengan 104. Y sama dengan 104 bahagi 2 sama dengan 52. Begitu juga dengan soalan C ni. Okey, kita cari X dulu. 2X sama dengan 180 tolak 80. Sama dengan 100. X sama dengan 100 bahagi 2 sama dengan 50. Okey, kemudian nak cari Y. Y sama dengan 180 tolak 68 sama dengan 112. Ini adalah nilai Y. Okey, soalan seterusnya. Latih diri 6.2C. Okey, nyatakan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan sudut peluaran dalam setiap yang berikut. Okey, ini ciri-ciri seterusnya lah. Ciri yang ketiga. Okey, tadi sudut bertentangan yang pertama. Okey, ini ciri yang kedua lah. Ciri yang kedua, dia bertentangan. Kemudian dia ada sudut peluaran. Okey, yang dalam ni bertentangan kan? Okey, yang kemudian dia ada satu lagi sudut peluaran ni. Ciri ni, sudut peluaran ni dia sama dengan sudut yang bertentangan dengan kawan ni. Sudut C ni yang bertentangan. Maksudnya sudut D ni dia akan sama nilai dengan A. Nah, ini ciri yang seterusnya lah. Sudut D ialah sudut peluaran dan sudut A ialah sudut pedalaman. Tengok nah. Bertentangan yang sepadan. Maksudnya nilai dia sama. Sudut F ialah sudut peluaran dan sudut B ialah sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Okey, nyatakan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan dengan sudut peluaran bagi setiap yang berikut. Okey, sudut E ni dia sepadan dengan yang mana? Okey, sudut E akan jadi sepadan dengan sudut C lah. Okey, dia akan jadi sepadan dengan sudut C. Tulis C. Sudut F dia sepadan dengan D. Okey, tengok yang ni pula. Sudut T. Okey, T dekat sini ni. T kat sini, maka T ni akan jadi sepadan dengan O lah. Okey. Sudut U, duduk kat luar ni. Dia duduk bersebelahan dengan O, maka dia sepadan dengan sudut M. Ni dia ambil yang ni pula, sisi 4 kitaran ni. Ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tengok ni. Nak pemadam tadi. Aku ambil pemadam Mami kah? Ha? Anak ambil pemadam Mami mana dia? Ambil tisu lap dulu. Nah. Okey, 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang dalam satu bulatan dia ada dua segi 4. Dia ada dua sisi 4 kitaran. Macam ni lah contoh dia nak kelirukan kamu nah. Okey, kamu tengok nah. Jadi sudut U duduk kat sini. Sudut U akan jadi bertentangan dengan akan jadi sepadan dengan sudut M lah. Betul masa tu. Okey, soalan yang kedua. Cari nilai X dan Y dalam setiap rajah yang berikut. Okey, cari nilai X dan Y. Okey, kita tengok nah. Kita nak cari nilai X. Okey, nilai X ni sepadan dengan 76. Dia sudut peluaran. Dia bersebelahan dengan sudut bertentangan dengan 76. Maka nilai X sama dengan 76. Okey, soalan Y pula. Y sepadan dengan 97. Tengok nah. Y ni sudut peluaran tapi dia bersebelahan dengan bertentangan dengan sudut 97. Okey, soalan B. Soalan B, nilai X
Nilai X dekat sini bertentangan dengan 80. Maka X sama dengan 180 tolak 80. Ini sudut pedalaman. Dua-dua sudut pedalaman. Maka sum X sama dengan 100. Ni dia bagi 2Y tapi dia nak kita cari Y sahaja. Soalan dia ni Y saja. Okey, jadi 2Y, cari 2Y dulu. 2Y sama dengan 100. Okey, sebab sudut ni sepadan dengan sudut sudut 2Y ni sepadan dengan sudut X. Sebab dia perluaran, tapi dia bersebelahan dengan sudut yang bertentangan dengan sudut X. Ni sisi 4 kitaran ni lah. Guna yang ni pula sisi 4 kitaran ni. Okay, jadi 2Y sama dengan nilai X. 2Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 bahagi 2 sama dengan 50. Okey. Untuk yang nombor C ni, okey, nilai X dia berapa? Okey, nilai X, kamu tengok ni. X ni kita nak pakai kitaran ni. Tengok nah. 1, 2, 3, 4. Sisi 4 kitaran yang ni. Nampak tak? Y ni berada di sudut perluaran yang bersebelahan dengan ni. Sudut ni bertentangan dengan sudut 62 tambah 18. Maka X adalah sepadan dengan 62 tambah 18. Sama dengan 80 darjah. Okey, sudut Y pula. Cari sudut Y. Sudut Y, macam nak dapat sudut Y? Sudut X ni kita tahu dah 80. Sudut ni sama dengan berapa ni? Sudut yang tengah-tengah ni. Sudut yang tengah-tengah ni, kita kena cari. Yang ni satu garis lurus nah. Jadi sudut yang di tengah-tengah ni, ianya adalah bertentangan dengan sudut 119. Jadi yang bertentangan ni, kita cari dulu yang ni. Ambil 180 tolak 119. 180 tolak 119, kita dapat 61. Maka sudut ni adalah 61. Jadi nak cari Y, satu garis lurus adalah 180. Maka Y sama dengan 180 tolak 61 tolak 80. Tolak nilai X ni. Maka Y kita akan dapat 39. Okey, soalan D pula. Kita tengok soalan D. Soalan D, kita cari sudut X dulu. Okey, sudut X adalah sepadan dengan sudut X. Dia duduk dekat sini. Dekat sini. Dia sepadan dengan sudut ni. Okay, sudut X ni, kita ambil yang ni sebagai sisi 4 kitaran dia. Okay, tapi dia sepadan yang kawan ni. Yang ni tak ada sudut lagi kan? Okay, yang ni tak ada sudut lagi. Jadi kita boleh cari dengan menggunakan sudut yang bertentangan dengan dia ni, 70. Maka sudut ni akan jadi 110 lah. Okay, jadi X sama dengan 180 tolak 70 sama dengan 110. Okey, dekat sini 110. Jadi X adalah 110. Okey, Y pula. Y, berapa nilai Y? Nak cari nilai Y. Y ni sepadan dengan yang mana? Cuba padam dulu ni. Okey, kamu tengok nilai Y ni, dia dicangkum oleh lengkok ni. Okey, nilai Y ni dicangkum oleh lengkok ni. Maka satu lagi sudut yang mencangkum lengkok yang sama adalah sudut ni. Nampak tak ni? Maka nilai Y ni sama dengan nilai yang dekat sini. Jadi nak cari nilai yang dekat sini, yang ni satu garis lurus. Jadi kita ambil 180. Y sama dengan 180 tolak 54 tolak 95. Sebab yang ni pun adalah Y. Okey, sama dengan 31 lah.
Okay, 180 tolak 54 tolak 95 sama dengan 31. Jadi kita dapatlah nilai X dan nilai Y. Okey, muka surat seterusnya. Kita tengok latih diri 6.2D. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan JKLM berpusat O. Cari nilai X dan Y. Okey, nilai X dia kat sini. Bila dia bagi soalan macam ni, kita kena kenal pasti jejari dia. Sini jejari, nilai dia akan sama dengan sebelah sini. Yang ni pun jejari. Okay, yang ni jejari, yang ni pun jejari. Maka apa yang dia nak bagi tahu kita adalah segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, nilai X ni dengan sebelah sini adalah sama. Jadi kita boleh ambil X sama dengan 180 tolak 68. Kan satu segitiga adalah 180. Tolak 68 bahagi 2. Kita kena bahagi 2 lah. Sebab kedua-dua ni nilai dia sama. Jadi 180 tolak 68 bahagi 2 sama dengan 56 darjah. Okey, nilai Y pula. Nak tahu nilai Y pula. Pada ni. Nilai Y ni nilai Y ni dicangkum oleh sudut MK, oleh lengkok MK ni. Di mana sudut yang sini juga dicangkum oleh MK. Kita boleh cari yang ni sebelah ni. Sebelah 68 ni kita kena cari dulu. Okey, sebab nilai yang di pusat adalah 2 kali ganda nilai di lilitan bulatan. Kalau sebelah ni 60, sebelah ni juga 60. Kerana ini adalah jejari, ini segitiga sama kaki. Jadi bila ni 60, ni 60, sini berapa? Satu segitiga 180. 180 tolak 120 sama dengan 60. Jadi sini juga adalah 60. Jadi dapat lagi nilai Y. Nilai Y sama dengan 68 tambah 60. 68 tambah 60 bahagi 2. Okey, 68 tambah 60 sama dengan 128 bahagi 2. Sama dengan 64 darjah. Jadi Y sama dengan 64 darjah. Okey, soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan ABCDE. Okey, ABCDE. Berpusat di O. Cari nilai X. Okey, nilai X ni duduk kat sini. Okey, dia ada sebab dia bagi ni. Sama ni dia ada sebab dia. Okey, pertama sekali kadang-kadang memang kita kena tambah garisan untuk soalan-soalan bulatan ni Okey, kita tambah satu garisan kat sini. Okey, tambah garisan ni sebab kita nak cari nilai X ni. Tak dapat ni. Kalau macam ni, kita tahu dah yang sebelah sini adalah 90. Ini kan segitiga semi bulatan. Yang kemarin kita belajar segitiga semi bulatan. Sini adalah 90. Okey, yang kita nak tahu sebelah ni je berapa. Sebelah ni, kan nilai X ni adalah dua-dua ni kan. Sebelah ni adalah 39 kerana ia dicangkum oleh perentas yang sama panjang. Kamu tengok ni. Bila perentas ni sama panjang, maksudnya dia punya lengkok juga sama panjang. Jadi ciri-ciri yang kita belajar awal hari tu, dia masuk dalam ni. Yang ni 39. Okey, sebab ni perentas sama panjang dengan kawan ni. Ini juga 39. Jadi nilai X sama dengan 90 tambah 39. Sama dengan 129. Okey, soalan yang terakhir. Nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan PQST berpusat di O. PQR dan RST ialah garis lurus. Okey, ini garis lurus. Dia tak tumbuh buah bambu ni, tak rambut dia. Tak tahu lah, Mami buat kejap-kejap sikit lagi. Okey, cari nilai X. Okey, kita nak cari nilai X dulu Cari nilai X. Nilai X. Di sini nilai X ini.
Nanti Yalah, bila anak kacau terus dia jadi bela Ustaz lah. Ni 72 kat sini. Maka nilai ni, kita dapat nilai ni. Okey. Kita dapat nilai ni. Sebelah ni dulu. Nanti Ustaz lah, cikgu pun ni Ustaz ni. Kita cari yang ni dulu. Okey, 72 bahagi 2 dapat yang sebelah ni. Okey. Yang ni kita tahu 90. Sana cikgu cuba ni balik. Soalan ni dapat dah tadi sebenarnya, cikgu dah kira dah ni. Okey, cari nilai X. X duduk kat sini. Yang ni dapat apa? 180 tolak 68. 180 tolak 68. Sebab apa 180 tolak 68? Sebab 68 ni dapat nilai ni. Nanti cikgu post yang lain untuk nombor 3 ni, nanti cikgu post lain lah. Okey, setakat ni dulu. Soalan 1 dan 2 dulu. Okey, kemudian cikgu nak kamu buat soalan 6.2 ni. Subtopik 6.2 ni muka surat 42. Okey, muka surat 42 kamu turn in dalam Google Classroom. Okey, nanti cikgu akan post satu lagi. Untuk soalan nombor 3 cikgu akan post kemudian. Nombor 3 ni. Okay. Lepas kamu dengar YouTube cikgu ni, buatlah muka surat 42. Okey. Okey. Assalamualaikum.